Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, hari ini kita akan menyambung kembali pelajaran kita yang lalu iaitu berkaitan dengan keselamatan bengkel. Okey, hari ini kita akan belajar mengenai mengaplikasikan langkah-langkah yang perlu diambil sekiranya berlaku kemalangan di bengkel. Yang kedua, membincangkan amalan keselamatan di bengkel. Yang pertama, kebersihan bengkel dan yang kedua, penyelenggaraan peralatan. Dan yang terakhir sekali, kita akan merumuskan kesan mengabaikan amalan keselamatan di dalam bengkel. Jika berlaku kemalangan atau kecederaan di dalam bengkel, kita perlulah merawatnya dengan segera. Ikuti langkah-langkah rawatan yang betul. Untuk merawat luka melecur, langkah yang pertama ialah siram kawasan yang melecur di bawah aliran air. Air yang mengalir ya. Langkah yang kedua, sapukan krim atau lotion yang sesuai untuk merawat kelecuran. Dan yang ketiga, untuk merawat luka melecur ya, kita perlulah berjumpa dengan pegawai perubatan dengan segera. Okey, seterusnya bagaimanakah langkah-langkah untuk merawat kepada mangsa yang terkena renjatan elektrik? Okey, langkah yang pertama ialah jangan sentuh mangsa. Jangan sentuh sama sekali ya. Sebab apa? Sebab dikhawatiri terdapat aliran elektrik dalam badan mangsa dan mungkin boleh menyebabkan kita sama turut terkena aliran elektrik tersebut. Okey, langkah yang kedua, alihkan mangsa daripada punca renjatan menggunakan bahan penebat seperti kayu atau tali pinggang. Okey, kenapa kita guna bahan penebat kayu atau tali pinggang? Kerana ia tidak mengalihkan arus elektrik. Yang ni kamu belajar dalam mata pelajaran sains kan. Ini maknanya kedua-dua ni tali pinggang tu dibuat daripada kulit ataupun plastik. Kedua-duanya tidak mengalihkan arus elektrik. Okey, langkah yang terakhir ialah rehatkan mangsa di tempat yang selesa dan dapatkan bantuan. Okey, kamu perlulah mendapatkan bantuan daripada orang yang lebih dewasa ataupun kalau berlaku di sekolah kita perlu dapatkan daripada guru, abang-abang yang lebih besar. Jangan hanya tunggu saja di situ. Perhatikan contoh pelan laluan kecemasan yang terdapat di dalam bengkel RBT di atas. Ceritakan tindakan yang perlu dilakukan jika berlaku kecemasan. Okey, gunakan ubat-ubatan dan peralatan yang terdapat di dalam peti pertolongan cemas untuk merawat luka yang ringan. Okey, biasanya dalam bengkel kita ada sediakan peti pertolongan cemas. Dalam ni biasanya ada bandage, ada ubat luka, ada plaster, ada lotion, ada pembalut, penisilin, okey, bahan-bahan yang perawatan asas kita boleh gunakan untuk merawat jika berlaku kecederaan di dalam bengkel. Okey, ini ialah cara menggunakan alat pemadam api. Okey, yang pertama, tanggalkan alat keselamatan daripada pemadam api. Yang kedua, acukan muncung alat ke pangkal api ya. Kat mana pangkal api? Bukan dekat atas, dekat pangkal api. Okey, yang ketiga, tekan tukil atas alat pemadam. Kena tekan dengan kuat. Okey. Dan yang terakhir, semburkan ke arah api dengan cara menyapu. Kita kena buat macam tu, swing, sapu. Sapu supaya semua tempat api tu dapat dipadamkan dengan baik. Okey, ini adalah amalan keselamatan di dalam bengkel. Bengkel yang selamat dapat dilihat dari segi susun atau perabot serta penyimpanan dan penyelenggaraan alatan.
Okey, ini adalah contoh bengkel yang tersusun ya. Okey, nampak kedudukan meja, ada kerusi dan juga ada laluan kecemasan. Ini adalah susunan atur yang baik dan keadaan bengkel ini sangatlah bersih. Okey, seterusnya ini adalah tempat penyimpanan dan penyelenggaraan alatan di dalam bengkel. Nampak ni keadaannya tersusun mengikut kategori dan ia berada di dalam almari ya. Dia berada di tempat yang sesuai dan selamat. Okey, berikut ialah contoh penyelenggaraan alatan. Okey, ada dua contoh kat sini. Okey, contoh yang pertama ialah gunting. Okay, macam mana kita nak selenggara gunting? Okey, yang pertama, bersihkan kotoran dengan reja kain atau berus yang sesuai. Okey, reja kain tu kain-kain ni lah, kain yang dah potong yang lebih-lebihan yang kain ya. Kita sapu macam tu kat gunting. Okey, kemudian langkah yang kedua, kita titiskan minyak pada permukaan gunting dekat persimpangan, titik persimpangan gunting. Okey, seterusnya untuk papan kunci pula. Okey, yang pertama kita bersihkan habuk dan kotoran dengan berus atau penyedut habuk kecil. Kita guna vacuum lah, mini vacuum dekat papan kunci tu. Okey, supaya ada habuk-habuk melekat tu disapu keluar. Okey, lepas tu yang kedua, kita lap papan kekunci menggunakan kain lembut yang lembap supaya semua habuk-habuk halus yang tak nampak, yang tak dapat disejut dengan vacuum tadi, dapat dihilangkan dengan kain. Okey, jika saya mengabaikan amalan keselamatan, apa yang akan berlaku? Okey, mari kita tengok satu persatu. Yang pertama, masuk bengkel tanpa kebenaran guru. Okey, apakah kesannya? Ia boleh menyebabkan berlakunya kecederaan ataupun kehilangan barang. Barang tu apa? Barang yang berada dalam bengkel. Alatan tangan, bahan. Okey, semasa ketiadaan guru. Okey, yang kedua, membawa beg masuk ke dalam bengkel. Okey, kesannya apa? Ruang kerja akan menjadi sempit dan menghalang laluan. Okey, kamu tak boleh lalu dekat tepi kiri kanan dan mungkin boleh menyebabkan kawan-kawan tersepak. Zip terbuka ke, rosak beg tu, macam-macam lagi boleh berlaku ya. Okey, yang ketiga, tidak membuka pintu dan tingkap bengkel. Okey, apakah kesannya? Tiada pengudaraan yang baik dan pencahayaan tidak cukup. Okey, boleh menyebabkan kamu tidak dapat bernafas dengan baik dan tidak cukup cahaya. Mungkin bila kita melakukan aktiviti tu kita tak nampak. Contoh nak tupul ke, nak menukul ke, macam nak menjahit ke, dan macam-macam lagi. Okey, dan yang terakhir sekali, menggunakan bahan tanpa berhemah. Apa maksud tanpa berhemah ni? Main sambil lewa je, guna je. Kalau guna minyak tu, tuang je. Okey, apakah kesannya? Berlakunya pembaziran. Okey dah, membazir. Kan tak baik tu. Okey, membazir tu kan amalan syaitan. Okey. Okey, nampaknya kita dah sampai ke penghujung pelajaran kita pada hari ini. Okey, jom kita imbas kembali apakah pelajaran yang telah kamu dapat pelajari hari ini. Okey, yang pertama ialah di akhir pelajaran, cikgu harap kamu dapat menunjukkan cara langkah-langkah yang perlu diambil semasa berlakunya kemalangan. Yang kedua, murid dapat menghuraikan amalan keselamatan untuk mengelakkan berlakunya kemalangan. Dan yang terakhir sekali ialah kamu dapat membuat kesimpulan kesan mengabaikan amalan keselamatan di dalam bengkel. Sekian saja untuk kali ini. Berjumpa lagi dalam video-video cikgu yang seterusnya. Sehingga berjumpa lagi. Bye.